Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, disebabkan oleh inflasi merata tempat tu, kebanyakan barang telah naik harga dan kos sara hidup kita pun dah semakin meningkat. Jadi, nak berbelanja tu, kita pun kena fikir 2-3 kali, betul tak? Jadi, kalau korang bajet tengah ketat nak cari phone yang murah-murah tu, kat tangan aku ni ada sebuah phone yang mungkin sesuai untuk korang, iaitu Oppo F9. Harga asal phone ni sebenarnya dijual pada 1399, tapi sekarang korang dah boleh beli dengan harga bawah 400 dekat Shopee online. Tapi phone ni bukanlah dia phone baru, tapi dia adalah jenis yang refurbished ataupun kita panggil dia reconcept. So, kenapa aku share phone ni kat korang? Sebab bukan semua orang yang mampu beli phone yang mahal-mahal dan susah macam ni. Lepas tu saya tengok spek dia pun agak okey dan spare part dia pun senang nak cari. Jadi, apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada 128GB dan 6GB RAM yang agak besar, ada screen yang besar, ada fast charging yang agak laju, dan yang bestnya, harga dia pun agak mampu milik. So, kat mana korang boleh beli phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan dekat seller online dari Shopee, dan kalau korang nak beli secara offline pun boleh juga. Tapi biasanya kalau korang beli offline kan, harga dia akan jual dalam lingkungan 400 sampai 500. So, kalau korang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah gunakan phone ni dalam masa seminggu. So, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Oppo F9 pada tahun 2022. Kalau dari segi rekaan, phone ni dia ada rekaan yang nampak cantik dan body yang nipis. Jadi, masa pegang phone ni korang akan rasa selesa sebab cover tepi dia tak rasa tajam dan phone ni juga agak ringan. Kat sebelah kanan dia ada power button, kat bawah ada speaker, micro USB, mic dan 3.5mm audio jack. Kat sebelah kiri dia ada volume button dan SIM slot. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula dia ada second mic. Untuk bahagian cover, material dia guna jenis yang plastik dan cover dia memang senang lekat cap jari. So, suggest korang gunakan casing masa gunakan phone ni. Kalau korang nak unlock phone ni, korang boleh guna fingerprint scanner sebab fingerprint scanner dia ada dekat belakang cover dia. Kalau korang tak nak guna fingerprint scanner pun boleh juga sebab phone ni dia still support face unlock yang agak laju. Untuk bahagian screen, phone ni dia ada screen 6.3 inci yang menggunakan panel LCD. Walaupun phone ni dia tidak menggunakan AMOLED screen, tapi screen yang dihasilkan oleh Oppo F9 ni masih cukup terang dan cantik. Jadi kalau korang nak gunakan untuk layan movie ke kerja harian, experience dia pun memang agak baik sebab dia ada screen yang cukup luas dan viewing angle yang agak baik. Kalau korang nak gunakan phone ni bawah cahaya matahari pun tak ada masalah juga sebab keterangan skrin dia memang agak cukup untuk kegunaan outdoor. Untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory 128GB dan 6GB RAM. So, untuk bahagian memory, version Malaysia set biasanya korang akan dapat 64GB dan 6 RAM aja lah. Tapi kalau korang beli yang refurbished set ni, korang boleh dapat sehingga 128GB. Jadi kalau korang nak gunakan untuk simpan WhatsApp ke download apps kan, memori dia masih agak cukup untuk kegunaan harian. Kalau korang nak masuk memory card pun boleh juga, tapi suggest korang beli jenis yang Class 10 untuk performance yang lagi smooth. Untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri 3500mAh dan phone ni dia juga support fast charging sehingga 20W. So untuk bahagian bateri, phone bateri ni memang dia agak average sikit. Sebab untuk kegunaan harian, biasanya korang boleh guna setengah hari lebih saja, bateri dia dah akan habis. Tapi korang tak perlu risau tentang bahagian bateri dia sebab phone ni dia ada support fast charging yang boleh dapat bateri 50% dalam masa 30 minit. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan ColorOS 5.2 based on Android 8.0. So untuk bahagian UI, biasanya kalau korang beli Malaysia set dia boleh upgrade sampai Android 10.0. Tapi kalau korang beli yang refurbished, dia cuma boleh support sampai Android Oreo 8.1 saja. Tapi saya tak pasti phone ni dia boleh upgrade ke tidak. Tapi suggest korang jangan pergi upgrade Android dia sebab saya tak pasti adakah dia akan effect dia punya performance atau tidak. Sebab refurbished set dengan original set tu mungkin dia punya software ada sikit yang dia tak sama. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio P60. So untuk bahagian chipset ni dia adalah version yang lama sikit. Tapi kalau korang just nak gunakan untuk kerja basic macam scroll social media dan reply WhatsApp tu, dia memang tak ada masalah sebab performance dia masih agak smooth untuk kegunaan harian. Kalau korang nak gunakan untuk gaming PUBG dan ML pun memang tak ada masalah, tapi grafik dia cuma boleh support yang jenis biasa saja. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan kamera 16MP untuk main kamera dan 25MP untuk kamera depan. So untuk kualiti Oppo, kamera Oppo dia memang agak okey sebab color dia cantik, detail dan terang.
Tapi kamera selfie dia, I rasa dia tak macam 25MP sebab kualiti yang saya dapat ni dia macam dapat 8MP saja. Mungkin refurbished set ni, mungkin dia dah pernah tukar kamera selfie dia. Jadi kamera yang saya dapat ni dia kurang elok sikit. Tapi saya rasa tak ada masalah sebab saya memang kurang gunakan phone untuk selfie. Kalau korang nak gunakan untuk zoom jauh-jauh pun tak boleh juga sebab kamera zoom dia cuma boleh support zoom 4 kali saja. Jadi kalau korang nak ambil gambar awet cantik dekat shopping mall tu, korang tak boleh ambil lah dekat jarak yang jauh sebab kamera zoom dia cuma boleh support 4 kali saja. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Oppo F9 ni, okey. Yang ni dia 1080p 30 frame per second sajalah. Okey. Ini dia punya maksimum punya resolution lah. Okey. Korang rasa macam mana? Saya rasa dia okey lah, biasa-biasa je lah. Okey. Yang ni pula untuk kamera belakang dia. Okey, kualiti dia nampak okey, cuma kadang-kadang fokus dia rasa macam ada lari sikit lah. Kadang-kadang ambil gambar dia punya fokus dia tak stable. Okey, tapi so far okey lah. So kalau korang nak cari sebuah bajet smartphone dalam bawah 400, nak ada memori yang besar, ada kamera yang besar, ada RAM yang besar, korang boleh consider phone yang ini sebab kamera dia memang nampak terang, memori dia cukup besar dan spare part dia pun senang dah dapat. Cuma masalah dia ialah kalau korang nak gunakan phone ni untuk main game, untuk first 10 minit tu dia memang boleh main, tapi selepas 10 minit tu phone ni dia akan jadi panas. Jadi performance dia akan jadi lag patah-patah dan performance dia akan kurang smooth. So kalau korang nak gunakan phone ni untuk gaming, phone ni memang tak sesuai lah untuk korang. Lepas tu saya pun perasan satu problem dekat phone ni, yang ni korang jangan pergi download banyak apps dekat dalam lah. Kalau korang nak download banyak apps pun boleh juga, tapi korang kena pergi tutup notification dia. Sebab chipset ni dia adalah chipset yang lama. Jadi kalau korang buka notification YouTube ke, Facebook ke, TikTok ke, Telegram tu, semua korang kasih buka, software dia akan running dekat background lah. Jadi phone dia akan jadi cepat panas dan phone korang dia tak boleh tahan lama lah. Jadi kalau boleh korang tutupkan semua notification yang running dekat background tu lah. Korang boleh pergi dekat app management dan tutupkan notification dia. Macam offkan notification Facebook dan TikTok. Tapi yang YouTube tu korang jangan tutupkan lah sebab nanti aku upload video korang tak dapat tahu. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu kalau korang nak beli phone secara ansuran, korang pun boleh WhatsApp nombor ni. Jadi korang boleh guna phone tu dulu dan bayar kendian. So I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.